Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pengurusi majlis, Encik Muhammad, Encik Azril Hanafi, yang berbahagia Presiden ISMAK Ustaz Abdullah Zaid dan Timbalan Ustaz Aminuddin Yahya, dan juga kepada Ustaz Suraini sebagai Timbalan Wanita ISMAK. Saya ucapkan selamat datang, selamat sejahtera kepada yang hadir daripada NGO pembina, dan juga kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya tengok ramai dan kursi pun penuh, supaya dapat kita bersama-sama berkongsi pengalaman penemuan terbaru tentang apa yang nak saya sebutkan di sini ya. Saya ubahkan sikit tajuk perbincangan yang diberi kepada saya ni, konspirasi penghapusan bangsa Melayu, fokus agenda 6 Tian ya. Saya ubahkan dia kepada memahami maksud 6 Tian ya, dan cara penjajahan terselindung tapi direstui dunia ya. Jadi saya ubah sikit dia punya tajuk tu. Jadi saya mulakan ya. Saya sebenarnya berucap, saya selalu banyak membuat ceramah tentang asal-usul Melayu selalunya ya. Jadi yang hari ini berlainan sedikit kerana mengkhusus kepada 6 Tian itu sendiri. Apa makna 6 Tian itu? Maknanya adalah menjajah ke selatan. 6 Tian itu adalah istilah yang diberi oleh seorang sejarawan bangsa Cina daripada Universiti Peking yang telah pun bermastatin di US, saya rasa. Dia yang memberi istilah 6 Tian ini ke atas bangsa yang menceroboh negara asing. Jadi istilah 6 Tian ini bermaksud menjajah ke selatan ya. Jadi sebelum saya teruskan ceramah dia, 6 Tian ini, saya ingin apa orang kata, memberitahu sedikit sebanyak tentang asal usul Melayu ya. Banyak yang di sini saya rasa orang-orang muda ya, belum mengetahui kisah sebenar asal usul Melayu ni ya. Mereka ingat bangsa Melayu ini adalah bangsa asing yang datang daripada negeri lain. Itulah yang disebut-sebut oleh bangsa asing yang mengatakan kita juga sebagai pendatang. Tapi yang sebenarnya bukan ya. Kita adalah asalnya memang berasal daripada sini ya, daripada benua Sunda. Kita panggil benua Sunda adalah kerana dahulunya ya, Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Filipina adalah satu benua ya. Duduk dalam satu benua, tidak terpecah macam sekarang ini ya. Ya, apabila kita duduk dalam satu benua, evolusi yang berada dalam satu benua itu yang menjadikan kita suatu bangsa. Jadi kita adalah antara bangsa yang terawal sebenarnya. Jadi apabila ditulis oleh Universiti Singapura yang mengatakan Melayu ini tidak wujud, apa yang wujud adalah hanya kaum-kaum yang berada di wilayah gugusan Tanah Melayu ini, gugusan Pulau Melayu ini, seperti kaum Rawa, kaum Jawa, kaum Minang, apa semuanya, itu adalah etnik-etnik yang bukan bangsa Melayu. Mereka mengatakan bangsa Melayu ini diwujudkan atas agenda politik ya. Jadi inilah yang saya nak terangkan, di mana asal usulnya Melayu itu. Melayu itu bukanlah gugur daripada langit, ataupun bukanlah datang daripada entiti lain ya. Ini saya dah terangkan tadi. Ini adalah mana wujudnya bangsa-bangsa Melayu ya. Bangsa Melayu kita boleh dapati ya, di seluruh alam Melayu yang kita panggil di sini. Ia menyebar ya, daripada Malaysia, Indonesia sampai ke Madagaskar, dan ke sebelah timur lagi sampai ke Pulau Rapa Nui, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris Easter Island, dan sampai ke Hawaii ya. Inilah besarnya umat bangsa Melayu yang berbahasa Melayu.
Ya, banyak yang tidak mengetahui orang di Hawaii itu sebenarnya bangsa Melayu ya. Orang yang mula duduk di Hawaii itu adalah bangsa Melayu dan bercakap bahasa Melayu klasik. Macam kalau kita kata pergi bilik air, dia kata pergi bilik tahi, ataupun pergi ke jamban. Maknanya dia masih menggunakan bahasa Melayu klasik. Itu juga bermaksud semasa dia berpisah dengan bangsa Melayu utama yang ada di benua Sunda ini, mereka telah pun berbahasa Melayu. Bahasa Melayu masa itu telah pun wujud. Jadi kalau kita dapati, kalau kita ketahui ya, kat sini kat Tonga, Samoa tu masih lagi ada bahasa-bahasa Melayu yang termasuk dalam bahasa dia hari ini ya. Jadi banyak yang kita tak tahu. Kita ingat kita orang Melayu ini asing ya. Orang Jawa kata dia bukan bangsa Melayu, tapi kalau mengikut DNA mereka adalah bangsa Melayu juga ya. Walaupun mereka ingin mengasingkan kepada bangsa Melayu itu. Bangsa Melayu itu bukanlah satu komuniti yang kecil. Bangsa Melayu itu ada satu entiti yang besar. Dia bermula merumpun, mula-mula kecil, lepas tu merimbun, membesar menjadi satu induk. Induk menjadi asas ya, yang telah pun hidup selama berpuluh ribu tahun. Jadi bangsa Melayu ini adalah bangsa yang boleh dikatakan antara yang tertua di dunia. Bukanlah satu bangsa yang baru diwujudkan waktu Kesultanan Melaka ataupun waktu melalui Sriwijaya. Bangsa Melayu wujud lagi lama pada itu ya, lagi kuno pada itu. In fact, kita membenihkan bangsa-bangsa asing ya. Nanti saya sebutkan sekejap. Di sini saya sebutkan mula-mula macam disebut dalam Al-Quran, Nabi Adam dijadikan daripada tanah tin yang berwarna hitam. Jadi kalau mengikut daripada pertemuan fosil-fosil ataupun pertemuan tulang-tulang manusia, yang bermula sekali, yang paling tua sekali didapati di Afrika, di Kyoto di sini ya. Jadi apabila masa itu zaman Ice Age, bila kita katakan sebut Ice Age bukan bermakna sejuk. Ice Age bermakna dua, makna satu sejuk dan satu lagi panas. Jadi di Afrika masa itu terlampau panas, tidak boleh diduduki manusia. Orang daripada Afrika itu pergi ke Saudi, menjadikan Saudi sebagai pentas utama, first staging post kepada penyebaran manusia. Jadi bila manusia pergi dari satu tempat ke satu tempat ni memakan masa ya. Kita bukan semuanya yang kita ketahui hari ini ya, kita bukan semuanya berkulit putih ataupun berkulit coklat. Kita asal usulnya macam apa yang disebut dalam Al-Quran, kita berwarna hitam ya. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran, apabila dikaji hari ini oleh sains, didapati kita semua berwarna hitam ya. Di bawah kulit kita itu ada melanin yang mengatakan kita memang daripada orang berketurunan kulit hitam. Jadi betul lah apa yang ditulis di dalam Al-Quran, yang kita ini, yang Adam itu dijadikan daripada tanah tin ya, tanah yang berwarna hitam. Jadi kalau kita lihat apa yang membezakan kulit-kulit kita adalah geografi, di mana kita duduk di, macam kalau kita duduk di kutub utara. Jadi dengan sendirinya kulit kita akan menjadi pucat ya, kerana kekurangan matahari. Jadi warna kulit itu terbentuk oleh kerana cuaca ya. Jadi dari sini apabila kita kata apabila kita travel daripada berhijrah daripada Saudi dan pergi ke Yaman, lepas itu pergi ke India, memakan masa selama 10,000 tahun. Ini diketahui melalui kajian saintifik, di mana daripada tulang-tulang manusia itu kita boleh mengetahui, daripada DNA tulang itu kita boleh mengetahui usia manusia semasa dia. Saya heran kenapa bertukar warna pula ya. Macam mana raka itu boleh disusun ya. Boleh disusun daripada sini pergi sampai ke benua Sunda. Jadi mengikut kajian sains ya,
Orang yang paling lama sekali berevolusi adalah di benua Sunda. Ya, berevolusi dalam satu tempat, dikatakan in situ. In situ maknanya setempat selama 35.000 tahun. Jadi itulah umurnya bangsa Melayu ya. Bukan umur baru 500 tahun kalau macam kita saksikan yang dalam sejarah. Seperti kita belajar di dalam buku sejarah di sekolah, mengatakan Melayu ini daripada Kesultanan Melaka baru 500 tahun ya. Jadi bangsa Melayu itu lebih tua daripada itu ya. Kalau mengikut kajian di sini, kita berumur antara, mengikut sains ya, kita berumur antara 65 ke 75.000 tahun usia ya. Usia umat di benua Sunda itu ya, sebelum dia berpisah. Jadi di tempat lain ni tidak boleh dihuni manusia, macam di China ataupun di bawah tidak boleh dihuni manusia kerana terlampau banyak ais, terlampau menebal ais ya. Jadi oleh itu kita disebutkan sebagai pembenih ya. Kerana terlalu lama evolusi yang berada di benua Sunda itu, kita menjadi pembenih kepada bangsa-bangsa asing. Jadi semasa ini yang buku di benua Sunda yang saya sebutkan tadi. Apabila manusia sampai di benua Sunda ini ya, dan apabila evolusi selama 35.000 tahun, negeri di tempat lain ini mula cair dia punya ais ya. Jadi kita membenihkan bangsa asing. Umur kita dengan umur bangsa Cina adalah beza dia 20.000 tahun. Bangsa Cina adalah kita punya subset. Kita punya subset maknanya adalah bangsa juraian. Juraian daripada Proto Melayu ya. Jadi kita bukanlah pendatang. Sini jelas ya. Kita adalah pembenih kepada etnik-etnik dan bangsa-bangsa asing. Yang daripada sini juga ya, daripada sini juga kita bangsa Proto Melayu ni pergi sampai ke Amerika. Seperti Red Indian sekarang ini, dia baru dapat ujian dia mengatakan ada sedikit DNA dalam tu Proto Melayu ya. Jadi sini saya lebih kurang saya ceritakan yang hijau ni bangsa Melayu ya. Antara bangsa yang tertua yang membenihkan bangsa asing. Yang biru ni adalah bangsa Cina ya. Jadi kalau disebut dalam buku-buku yang ditulis oleh Singapura yang mengatakan kita bukanlah satu bangsa, kita hanyalah kaum-kaum yang dicantumkan, itu adalah salah ya. Sebab kita kalau kita tengok tadi itu, kita solid ya, kerana kita ni solid, tidak bercampur ya. Yang bangsa asing ni bercampur, dia ambil yang ini bangsa Cina, dia ambil sikit darah Proto Melayu. Jadi nampak ya, tidak boleh disangkah lagi dah. Jadi confirm kita ni sebenarnya pembenih kepada etnik dan bangsa asing ya. Jadi ini baru saya nak pergi ke masalah 6 tian tadi ya. Setelah kita mengetahui asal-usul kita, jadi saya dah pendekkan banyak itu. Kalau saya memberi ceramah ke atas asal-usul Melayu, cerita dia lagi panjang. Jadi kerana kita mengkhusus kepada cerita 6 tian ini, jadi kita sekarang bolehlah pergi kepada macam mana 6 tian itu terjadi. Daripada sini kita boleh ketahui macam mana orang divert ya, Cina divert daripada Fujian ni datang ke Champa. Dulu Vietnam tu kita panggil Champa ya. Bertukar negara Vietnam baru saja lagi. Yang daripada Thai itu turun ke Siam dan ke Burma. Masa dahulu orang Melayu sampai ke Chiang Mai ya, sampai ke Burma yang kita panggil orang Mon ataupun orang Penyu ya. Mon Penyu itu adalah bangsa Melayu ya. Bangsa Mon Penyu itu menduduki kawasan Burma. Siam Melayu itu duduk di kawasan Siam sampai ke Chiang Mai. Dan selalu juga orang-orang Chiang Mai Melayu berurusan dengan orang-orang Melayu di Kelantan ya. Dan juga yang daripada Thai juga pergi ke Laos ya. Dulu Cambodia itu kita panggil Funan. Funan adalah Melayu. Jadi sekarang ini negara Melayu Champa, Funan dan negara Siam itu semua Melayu ya. Sekarang lagi bukan lagi negara Melayu. Itu yang kita sebut sebagai 6 tian ya. Jadi kita lihat sini dari mana datangnya orang Dayak ni, datangnya pada Fujian ya. Fujian dan Sijian ya. Dia datang jauh dia daripada tengah-tengah China ya. Turun ke Champa. Champa inilah sebesar ini Champa ya. Kalau dalam buku Inggeris dia cakap Champa sampai ke Hui, dia sampai ke sini setengah.
Tapi dalam kajian saya kata Champa itu sampai ke Tongkin, ya, di mana budaya Dongson itu bermula. Budaya Dongson itu bermula di sini, ya, di Red River Delta. Because disitulah mulanya orang Melayu banyak membuat discovery baru terhadap macam melumbung, ya, menanam padi, membuat kain, menanam pokok cotton dan mulberry, semua bermula di Champa. Ya, orang Champa ni, Melayu Champa adalah satu komuniti yang rajin, yang memulakan banyak discovery, penemuan, dan baru berpindah ke macam Funan masa itu yang kita panggil sekarang Cambodia. Cambodia juga adalah satu bangsa rumpun Melayu yang juga antara yang terunggul dalam pelumbungan, dalam pembinaan di dalam maritim, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, macam di apa yang terjadi kita panggil sini di Tongkin Valley, China mula menceroboh sejak 1 AD, ya. Situ dulu ada satu perkampungan yang amat besar. Kita panggil di situ ada pekan bernama Jawana dan Yuan. Itu juga saya rasa di mana dapatnya nama Pulau Jawa, ya. Di sini ada mukim ataupun provinsi dipanggil Jawana, di mana banyak kaum-kaum Melayu di situ telah disembelih, ya. Memula penyembelihan mengikut sejarah kita, benda ni semua tidak ada dalam sejarah Melayu. Saya berheran kenapa tidak ditulis dalam sejarah buku di sekolah kita, kerana ini adalah sejarah, bukan suatu kisah resis. Ini adalah sejarah. Di luar negara ditulis, ya. Kita bangsa Melayu di Tongkin Valley itu disembelih memula 200,000, lepas tu bertambah lagi kepada 600,000. Jadi apabila mereka telah menawan sebelah atas ni, budaya Dongson tu diambil alih oleh mereka. Kononnya bangsa dia yang memulakan budaya Dongson tu. Budaya Dongson tu adalah apa yang kita ketahui sekarang, rabana ubi yang kita pakai di Kelantan, Terengganu dan di negeri-negeri Melayu yang lain sampai ke Jawa, Sumatera tu. Rabana ubi itu bermula di Tongkin Valley, ya, di daerah Jawana ataupun Rihan. Di situ adalah satu komuniti Melayu yang besar di situ, ya. Jadi yang kita pakai rabana ubi, kita ingat kita punya, tapi sebenarnya itu adalah satu penyebaran budaya masa zaman dahulu, 2,000-3,000 tahun dahulu, daripada masyarakat rumpun Melayu Champa, ya. Jadi apabila Champa telah dicerobohi, ya, sedikit demi sedikit, sampailah selama 800 tahun berjuta-juta rakyat Champa yang kita panggil rumpun Melayu tu. Orang Champa ni sama juga macam orang bangsa Melayu di negeri-negeri lain. Dia banyak etnik, ya. Etnik Roglai, etnik bermacam-macam lagi, tapi yang dominan adalah Champa, ya. Cham, masyarakat Melayu Cham. Jadi yang menjadi raja-raja dan menjadi sultan di masa itu di Champa adalah masyarakat Melayu Cham, ya. Yang lain-lain itu mengikut sahaja, kerana yang dominan adalah Melayu Cham di situ. Jadi daripada selama bertahun-tahun peperangan itu, turunlah sampai ke Panduranga. Panduranga itu adalah tempat yang akhir sekali orang Melayu dapat bersembunyi, ya. Jadi apabila ramai Melayu itu terhapus, ya, sedikit, of course mereka tidak dapat menahan kemarahan orang-orang daripada utara, ya. Jadi di sini kita boleh lihat istilah Namken itu berlaku, ya. Kalau dibiarkan masyarakat Champa hidup tidak dicerobohi, saya rasa masyarakat Champa sekarang ini, yang sekarang ini bakinya di Vietnam hanyalah 40,000 orang, ya. Daripada berpuluh juta tu tinggal hanya 40,000 orang. Yang lain itu sama ada telah diserap sebagai orang Dayak ataupun telah pun pupus, ya. Jadi semua kepakaran yang ada pada masyarakat Melayu Champa itu pupus bersama dengan orang-orangnya.
Jadi nanti saya katakan macam mana Melayu itu dikatakan malas ataupun tidak se-inovatif sebagai bangsa asing adalah kerana kepakaran apa orang kata keturunan yang mempunyai kepakaran itu sebenarnya sudah pupus. Ya, jadi kita kehilangan campa itu adalah apa orang kata tahap pertama. Lepas tu ada yang daripada pelarian campa lari ke Funan yang apa kita panggil sekarang Cambodia. Ya. Daripada Cambodia itu yang lari ke Cambodia itu sebagai pelarian seramai dikatakan dalam 2 juta orang pada masa itu. Tapi kita lihat selepas itu kita lihat pula tahun 72 masyarakat Melayu Cham di Cambodia pun turut disasar dan dibunuh. Jadi daripada 2 juta yang baki itu sekarang hanya tinggal dalam 200,000. Jadi ke mana sahaja masyarakat Melayu ini pergi, masyarakat Melayu ini dicemburui daripada dahulu, semacam apa yang Ustaz Abdullah sebut tadi dicemburui daripada mula, daripada sejarah bermula hinggalah ke hari ini. Ya, daripada baki yang 2 juta lari daripada Champa ke Cambodia itu sekarang tinggal 200,000. Semasa zaman Khmer Rouge dibunuh, dibunuh secara yang amat kejam yang kita tidak boleh masuk dalam fikiran kita macam mana mereka ingin dibunuh, dengan cara disembelih, dicincang-cincang, direbus ataupun disalib. Jadi kalau saya nak tunjukkan dia punya apa ni banyak, tapi saya ada masa 20 minit, diberi 20 minit untuk menerangkan subjek matter ni. Antara yang saya rasa besar apa istilah Namtian ini diistilahkan kerana masyarakat Melayu pada masa dahulu, boleh katakan sebelum sampai sejarah Sriwijaya, masyarakat Melayu adalah satu masyarakat yang pintar, yang bijak, yang adalah satu masyarakat yang memulakan semuanya, seperti melumbung emas. Nabi Sulaiman mengimport emas pun daripada semenanjung tanah Melayu masa itu. Semenanjung tanah Melayu ini sampailah ke segenting kera. Semenanjung tanah Melayu ini bukanlah yang seperti kita ketahui hari ini daripada Kelantan. Semenanjung tanah Melayu dahulu sampai ke segenting kera sebelum penjajahan British bermula daripada Francis Light. Itu yang mengecilkan negeri kita. Itu pun juga saya istilahkan sebagai Namtian. Apabila Francis Light datang ke, ini saya sebutkan kat sini dulu macam mana orang bangsa asing cemburu dengan kita adalah kerana apa yang ada pada orang Melayu. Kepandaian, kebijaksanaan orang Melayu melombong emas, melombong timah. Kalau nak tahu sebenarnya kita adalah yang terunggul, yang terawal memulakan apa saja. Melumbung emas, timah semua itu kita yang buat dulu. Tapi apabila bangsa asing datang ke tanah Melayu, mereka merampas, membunuh orang-orang Melayu dan mengambil alih lumbung-lumbung timah, lumbung-lumbung emas ini. Jadi itu tidak ada dalam sejarah kita. Saya pun heran. Jadi dalam insya-Allah dalam buku sejarah yang baru akan kami masukkan sejarah-sejarah yang tidak dimasukkan. Ini adalah lagi satu kerajaan selepas jatuhnya kerajaan Champa dan kerajaan Funan. Kerajaan Funan pun gugur juga atas sebab Khmer Rouge. Orang Khmer itu adalah orang Thai, tapi ditukar kepada kaum. Nama saya bertukar, tapi sebenarnya mereka adalah bangsa Cina daripada Thai. Thai ini adalah satu provinsi tengah-tengah negeri Cina. Dia datang menceroboh negeri-negeri selatan. Jadi apabila kita kehilangan juga Funan iaitu Cambodia, masyarakat di sekelilingnya telah menubuhkan satu budaya ataupun satu kerajaan yang kita panggil dulu Ayutthaya. Ayutthaya ini adalah satu kerajaan di dalam kawasan yang bertembok, bertembok amat besar. Di dalam itu ada 24 masjid. Ada dalam lebih kurang 300,000 orang yang duduk di dalam tembok Ayutthaya itu, dan di luar tembok Ayutthaya itu adalah masyarakat Melayu Islam. Tapi apa yang kita ketahui hari ini adalah
semua masjid-masjid di dalam Ayutthaya itu telah ditukar kepada puing-puing ataupun wat, ya, dipanggil wat, ataupun temple Buddha, ya. Jadi tidak nampak kononnya situ adalah sebenarnya penghuni dia adalah masyarakat Melayu Siam, ya. Jadi sekarang ini sejarah telah ditukar macam disebut oleh sejarawan Perancis yang telah menemui. Dia mengatakan sejarah Thai itu tak berapa tepat, ya, kerana banyak yang telah diselewengkan. Kerana sejarah Thai sebenarnya adalah sejarah baru selepas dia menawan Siam dan menukar nama Siam kepada nama Thailand. Thailand itu maknanya tanah Thai, yang sebenarnya dahulunya adalah tanah Siam, ya. Jadi apabila Thai terus menjajah sampai ke Muar yang sebenarnya, orang Thai ni, orang suku Thai yang kita panggil dahulu, ya. Orang Thai ni mula dia datang sikit demi sedikit sampai ke boundary Siam. Dia membuat perkampungan dipanggil Muang. Lepas tu dia buat satu lagi perkampungan besar dipanggil Nang Chau, yang di situ ada dibuat ibu negeri dipanggil Sukhothai, ya. Daripada Sukhothai itulah dulu dia menceroboh sampai ke Malaya, sampai ke Muar dulu, ya. Tapi orang Melayu dapat menolak mereka balik sampai ke atas, sampai ke Bangkok. Jadi apabila Francis Light turun ke Malaya masa itu, ya, dia mengatakan dia ingin menyewa hanya sebahagian daripada Penang sebagai naval base. Tapi apa yang terjadi selepas 4 tahun, ya, orang British tidak membayar sewa itu kepada Sultan Abdullah, Sultan Kedah masa itu, ya. Sultan Kedah naik marah. Jadi orang British memerangi orang Kedah masa itu. Jadi terpaksa Sultan Kedah memberi menyewakan dengan under duress lah, ya, terpaksa memberi Pulau Pinang itu kepada Francis Light. Jadi apabila orang British dapat di tanah Pulau Pinang ini, diracik-racik, diberi kepada bangsa-bangsa asing, terutama seperti bangsa Cina dan bangsa British. Itu sebab sampai ke hari ini amat sukar orang Melayu untuk membeli tanah di Pulau Pinang itu, kerana tanah itu telah pun dibahagi-bahagi sesuka hati semasa zaman Francis Light lagi, ya. Jadi kita dah kehilangan Pulau Pinang. Itu adalah tahun 1700, 1700. Jadi daripada situ kita dah nampak dah kemarahan Nam Tien itu, ya. Daripada Siam dia turun sampai ke Penang. Dia sampai ke Penang dulu, belum lagi sampai ke Patani. Jadi apabila British duduk di Pulau Pinang, dia bersekongkol dengan orang Thai. Kononnya semasa dia berjanji dengan Sultan Abdullah pada masa itu, jikalau Sultan Abdullah memberi mereka sedikit tempat untuk membuat naval base di Pulau Pinang, orang British akan melindungi bangsa-bangsa Melayu daripada kemarahan ataupun kezaliman bangsa Thai. Tapi apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Apabila orang Thai marah sampai ke petani, orang-orang Francis Light ataupun semasa zaman itu, ya, dia mengepung Kedah supaya negeri-negeri Melayu yang lain seperti Aceh, Selangor dan Pahang tidak boleh menolong orang Kedah, ya, mempertahankan negeri Kedah. Jadi dibiarkan orang Thai marah sampai ke Kedah, ya. Jadi disitulah berlakunya lagi sekali Nam Tien itu dia, ya, pencerobohan daripada utara sampai ke selatan. Orang Thai memerintah Kedah waktu itu selama 88 tahun. Tidak juga ditulis dalam buku sejarah kita, ya. Tidak tulis. Saya baru je dapat tahu ini dalam 7 tahun yang dahulu apabila saya membuat penyelidikan ke atas asal-usul Melayu, ya. Jadi kita orang Thai sampai dah ke Thailand masa itu, ya. Dan ini semua tadi saya dah sebut. Ini pun saya dah sebut tadi apa sebab orang Melayu dicemburi, kerana apa yang ada pada kita, timah dan emas, ya, pada masa itu. Ini adalah kawasan-kawasan emas di tanah Melaya. Dan kekayaan kita digunakan sebagai trofi oleh British untuk mengayakan negeri mereka, ya. Negeri British, dia punya keuangan dia naik sampai 5 kali ganda duit kita adalah kerana kemurahan hati orang Melayu juga, ya. Ataupun apa yang dibuat ke atas
bangsa Melayu waktu itu. Bangsa Melayu menjadi miskin, tapi bangsa asing menjadi kaya. Sewaktu mereka sampai ke tanah Melayu, sewaktu British sampai ke tanah Melayu, itu adalah waktu zaman Crusade, ya, di Timur Tengah, waktu Crusade. Waktu zaman orang-orang Yahudi memperkembangkan agama Kristian, ya. Jadi apabila mereka sampai di kawasan timur, di bahagian Asia Tenggara, didapati Asia Tenggara telah pun memelukkan agama Islam. Jadi mereka menjadi risau macam mana nak memperkembangkan agama Kristian ini, ya. Mereka datang dengan ramai beribu-ribu mubalik yang disponsor oleh tangan yang berselindung, kita tak tahu siapa. Tapi pada masa itulah bermulanya negeri-negeri di tanah Melayu dimajmukkan, oleh sebab kerana dia tidak boleh menukar kita lagi kepada agama lain. Jadi apa yang dibuat adalah memajmukkan negeri kita. Jadi pada waktu itu orang British telah memberi apa orang kata, pelayaran percuma, yang tak payah bayar. Dia mempromosikan kedatangan ataupun menjemput seramai yang boleh bangsa-bangsa Cina daripada mainland China, tanah besar China, untuk datang ke tanah Melayu, berkapal-kapal, sehingga pada suatu masa penduduk di tanah Melayu ini, penduduk Cina melebihi umat Melayu, melebihi, ya. Sampai orang Melayu tak boleh nak bersuara. Lepas itu diimport pula lagi daripada India, ya, daripada satu provinsi di India yang dipanggil Kelinga. Itu sebab kita panggil orang India itu Keling, ya. Sebenarnya memang orang sana pun panggil dia Keling, ya. Sebab di sana ada provinsi di Nagapattinam itu, dipanggil Kelinga, ya. Jadi banyak British bawa masuk bangsa India yang berasal daripada tempat itu. Jadi dengan cara memajmukkan tanah Melayu pada masa itu, semua pembangunan yang dibuat oleh Melayu diambil alih secara paksa atau secara mana pun, yang kita tak tahu. Jadi diambil alih masa itu. Jadi disitulah pupusnya lagi, dan disitulah juga terjadinya agenda Namtian ini. Tanpa disedari hingga ke hari ini, Namtian ini masih berlaku, tapi dengan cara apa? Dengan cara pengambil alih ekonominya. Jadi saya rasa saya punya 20 minit pun dah habis. Jadi saya selain daripada itu, kerajaan Malaya pada masa itu juga menyumbang kepada kekayaan di negeri China, ya. Seorang bernama Sun Yat-sen yang berasal daripada mainland China datang ke Malaya pada waktu itu, ya, telah mengumpul segala kekayaan daripada businessman yang ada di Perak dan di Selangor. Kumpul duit ni hantar ke China. Pada masa itu China berada dalam keadaan kemuflisan, ya. Ekonomi merundung dan banyak peperangan. Jadi Malaya juga lah yang telah menyelamatkan negeri China pada zaman itu, ya. Jadi sepatutnya mereka berterima kasih, ya. Selain daripada Sriwijaya tadi yang memberi emas kepada negeri China, selain daripada emas yang dirampas daripada negeri Vietnam, bukan sikit-sikit emas, ya. 1 juta pound itu adalah satu simpanan yang amat besar kepada sebuah negeri seperti Champa, ya. Sebuah negeri yang kaya raya, yang pembangunannya tidak ada tolok bandingnya, ya. Jadi menjadi miskin sekelip mata setelah dicuri harta simpanan emas pada masa itu. Jadi nyata pada masa itu Champa, Funan, Siam sampai ke Takapua, sampai ke Malaya dan sampai ke Sumatera dan Jawa pada masa itu adalah lubuk emas, ya. Itu yang diiri hati oleh sangat oleh bangsa asing pada masa dahulu. Sekarang ini kalau kita nak buat kajian, memang banyak dah kita punya simpanan emas berkurangan, sebab lumbung-lumbung yang ada di Malaya hari ini juga adalah kepunyaan bangsa asing, terutama sekali Australia
orang Dutch dan bahasa Cina ya. Dan kesemua ya 100% pelumbungan biji timah yang dahulunya kepunyaan Melayu adalah kepunyaan bahasa Cina. Saya buat satu proposal kepada TPM supaya supaya membuat satu corporation supaya perdagangan emas sama timah ini kan dibagi balik kepada perbumi Melayu, kerana itu sebenarnya adalah hak Melayu. Telah dirampas selama 500 tahun ya. Sampai ke hari ini kita tidak diberi peluang untuk menerokai bidang itu. Sebab kita kehilangan kepakaran kerana kepupusan orang pakar-pakar dalam itu ya. Semasa Thai menceroboh Kedah, saya tidak sebut tadi ya, mengikut seorang sejarawan British mengatakan tidak ada lagi satu manusia Melayu pun di Kedah. Seorang pun tak ada, habis pupus. Jadi orang Kedah yang ada sekarang ini adalah penghijrahan baru yang sebenarnya. Semasa orang Thai datang tu mengikut tulisan Sherrod Osborne dan juga yang seorang lagi bernama Turnbull, dia mengatakan tak nampak lagi manusia Melayu di Kedah itu ya. Jadi selama Thai memerintah Kedah selama 88 tahun itu, semasa itulah dikorek habis ya hasil mahsul Kedah sewaktu itu. Jadi saya daripada situ saya nak habiskan ceramah saya ni. Apa yang terjadi kepada masyarakat Melayu selepas itu ya. Selepas British memerintah Malaya, rakyat Melayu tidak dibenarkan ke sekolah ya. Ini apa yang saya sudah sebut tadi. Ini nama sejarawan kita dia, Yang Boyun ni, dia yang mengistilahkan Namtian, di mana dia sebut di sini cara mana bangsa Cina meluaskan dia punya sempadan-sempadan secara beransur-ansur, dan cara mana bangsa Melayu kehilangan tanah-tanah mereka secara beransur-ansur juga. Tapi secara ansur itu banyak tadi, lebih pada setengah telah pun diambil seluruh Champa, seluruh Cambodia dan seluruh Siam ya, sampailah kita kehilangan petani petani itu kita kehilangan semasa British bersekongkol dengan Thai. Dia memberi tanah petani secara free, diberi kepada orang Thai tanpa pengetahuan bangsa Melayu, tanpa pengetahuan Sultan Pahang ataupun Sultan Kedah, Sultan Terengganu dan Sultan Kelantan, Sultan Kedah masa itu. Jadi kita kehilangan petani besar itu. Petani itu adalah punyaan Kelantan, Nyala punyaan Kedah, dan satu itu punyaan Perlis. Kita kehilangan pada tahun 1909. Ya, apa yang kita rasa sedih ya, semasa kita mendapat kemerdekaan, kita tidak meminta balik tanah kita ya. Saya rasa kita apabila diberi kemerdekaan adalah separa merdeka. Ya, kita tidak minta balik tanah-tanah Straits Settlement dulu, yang itu Penang dan Melaka, Singapura, dan termasuk juga petani ya. Iaitu Gudraman, saya rasa telah membuat kesilapan ataupun terlalu gopoh untuk meminta kemerdekaan. Kita kehilangan negeri, kita tidak minta balik negeri kita ya. Petani besar itu adalah Nyala dan Satu, dan juga petani hari ini sampai kena repiwat itu kan. Dan juga Penang sekarang ini masih lagi menyewa tanah Penang itu daripada Kedah. Kita sepatutnya telah lupuskan dah perjanjian itu, sampai ke hari ini tak lupus juga lagi ya. Jadi termasuklah sekarang pembelajaran di mana orang Melayu tidak dibenarkan ke sekolah masa itu selama 150 tahun. Melayu tidak dibenarkan pergi ke pekan, hanya duduk di kampung. Jadi apabila kita lama sangat duduk di kampung, kita menjadi selesa, menjadi masyarakat santai kita panggilnya. Bukan maknanya kita pemalas. Banyak orang menulis mengatakan Melayu ini sebenarnya pemalas. Jadi saya tidak bersetuju dengan terminologi pemalas itu, kerana kita tidak dibenarkan ya, pergi ke pekan. Kita tidak kena dan bersekolah. Hanya pada tahun 1925 kita dibenarkan bersekolah, itu pun hanya sampai ke darjah 4 ya. Di mana masa itu masyarakat Cina dan India dibenarkan sekolah bermula pada tahun 1816. Jadi jauh bezanya, jurang perbezaan tu di mana kita start mula belajar dan bila mereka start belajar ya.
orang India dan orang Cina ni sampai ke, saya dah ada masa kan, bila dia sampai ke, bisa dia nenek lagi, dia bersekolah sampai ke England, balik ke Melaya menjadi pengarah-pengarah KSU dan sebagainya. Orang Melayu tidak dibenarkan sekolah, untuk nak buat kopi di pejabat-pejabat kerajaan pun tak dapat ya, sebab tak berpelajaran. Jadi di situlah kita lihat pasal apa kita diistilahkan sebagai ataupun selalu dilabelkan sebagai pemalas. Sebenarnya kita tidak dibenarkan bersekolah, tidak dibenarkan berniaga, tidak dibenarkan bekerja. Jadi sifat santai itu menular hingga ke hari ini. Jadi kita boleh asah yang sebenarnya ya. Sifat-sifat itu kita boleh kupas balik, kita boleh asah balik. Seperti mana yang terjadi hari ini, apabila diberi peluang, given the same level playing field ya. Anak-anak kita sekarang mendapat 10A, 9A, bukan 100 orang, bukan 500 orang, 20,000 orang sekarang. Jadi maknanya bukan kita pemalas ataupun kita tidak pandai, ataupun kita tidak bijak, sebenarnya kita tidak diberi peluang ya. Jadi kita kena berubah, kita kena asah balik sikap santai dan sikap selesa itu, supaya kita boleh menjadi balik kepada masyarakat Melayu yang dahulu, satu bangsa yang agung, satu bangsa yang dicemburui oleh bangsa asing. Di sini saya sudahi saya punya ceramah. Terima kasih banyak. Jadi saya harap dapat diperlebahkan sedikit apa yang saya beritahu di sini. Ya, kalau ada siapa yang berminat, ya, saya akan berucap di Melaka pada satu hari bulan yang dianjurkan oleh kerajaan di Melaka. Jadi kerajaan di Melaka memberi saya setengah hari untuk bercakap mengenai asal usul dan juga mengenai dilema Melayu ini. Jadi kalau siapa berminat boleh datang, jadi boleh mengetahui lebih lanjut ya. Jadi saya masih diberi ini hari ini amatlah sikit ya. Very restricted, saya tak dapat berucap banyak. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.